Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustazah Maryam. Baiklah, insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang tajuk kenali sifat Allah. Baiklah, sifat Allah tu ada 20. Okey, 20 sifat Allah. Mari kita lihat satu persatu. Okey, baiklah, ni adalah paparan buku teks kamu Okey, ni yang terdapat dalam buku teks dalam muka surat 55. Okey, tajuknya adalah kenali sifat-sifat Allah. Okey, dia kata kat sini, mengapakah setiap Muslim perlu mengenali sifat-sifat Allah? Okey. Okey, baiklah, ini adalah paparan yang terdapat pada muka surat 56 dan 57 dalam buku teks kamu Buku teks tahun 2. Muka surat 56, 57, buku teks pendidikan Islam tahun 2. Okey, di sini ada 20 sifat Allah. Okey. Kamu boleh baca dalam buku teks satu persatu. Ada 20. Okey. Mari kita tengok satu per. Okey, ni 20 sifat Allah. Pertama, wujud. Kedua, qidam. Ketiga, baqa'. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Kelima, qiyamuhu binafsih. Keenam, wahdaniyah. Ketujuh, qudrah. 8, iradah. 9, ilmun. 10, hayah. 11, sama'. 12, basar. 13, kalam. 14, kaunuhu qadiran. 15, kaunuhu muridan. 16, kaunuhu aliman. 17, kaunuhu hayyan. 18, kaunuhu sami'an. 19, kaunuhu basiran. 20, kaunuhu mutakalliman. Okey, ini adalah dalam tulisan Rumi. Macam mana cara nak menyebutnya? Jika kita masih tidak mahir untuk menyebut dalam tulisan Arab. Jadi boleh rujuk pada sini untuk menyebut tulisan Rumi. Okey, baiklah, kita akan pergi seterusnya untuk melihat satu persatu beserta maksudnya sifat-sifat Allah yang 20 tu. Wujud. Wujud. Wujud maksudnya ada. Maknanya Allah tu telah ada sejak azali lagi. Qidam. 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 Maksudnya sedia ada. Macam saya cakap tadi lah, sejak azali. Allah tu telah ada sejak azali. Baqa'. 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 Baqa' maksudnya kekal. Allah tu tak akan musnah, tak akan binasa, tak akan mati. Macam makhluk. Okey, Allah tu sentiasa kekal. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Maksudnya bersalahan dengan yang baharu. Maknanya Allah tak sama dengan makhluk. Tak ada persamaan dengan mana-mana makhluk. Okey. Qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Maksudnya berdiri dengan sendiri. Allah tidak memerlukan apa-apa pertolongan untuk dia berdiri. Dia berdiri dengan sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Okey, tak ada siapa-siapa pun bantu Allah. Wahdaniyah. 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 Wahdaniyah ni maksudnya esa. Esa ni artinya tunggal. Tunggal artinya satu. Tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat dan tak ada banyak-banyak. Hanya satu sahaja. Allah tu hanya satu sahaja. Tak ada banyak-banyak. Tak ada adik-beradik, tak ada mak ayah, tak ada. Seterusnya, qudrah. 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 Qudrah ni maksudnya Allah Maha Berkuasa. Tak ada kekuasaan lain yang lebih berkuasa selain Allah. Tak ada.
Hanya Allah sahaja yang maha berkuasa. Iradah. 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 Okey, maksudnya berkehendak. Okey, apabila Allah tu berkehendak sesuatu, maka dia hanya berkata kun, maka jadilah. Contoh yang kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah, kisah penciptaan manusia. Macam mana Allah berkata pada malaikat, dia hendak mencipta manusia. Dan malaikat cuba melarang Allah dengan berkata, kenapa nak cipta manusia? Jadi, Allah kata, Allah lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu. Maknanya tak ada siapa boleh halang kehendak Allah. Ilmun. Ilmun. Okey, yang seterusnya ilmun. Ilmun ni maknanya mengetahui. Allah tu maha mengetahui. Hatta awak menyuruh sesuatu dalam hati awak pun, Allah tu mengetahui. Maknanya apa sahaja yang kita simpan dalam hati kita ke benda ke, semuanya Allah tahu. Katalah awak kamu sorok sesuatu di tempat orang tak nampak. Tetapi ingatlah bahawa Allah tu maha mengetahui. Allah tahu. Okey, yang seterusnya hayah. 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 Hayah ni maksudnya hidup. Maknanya Allah tu takkan mati, takkan binasa. Allah tu sentiasa hidup. Sama'. 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 Sama' ni maksudnya mendengar. Allah tu maha mendengar. Hatta kita berdoa sesuatu pada Allah, kita minta dengan Allah di dalam hati kita pun, Allah maha mendengar. Allah sentiasa mendengar doa-doa kita. Basar. 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 Basar ni maksudnya Allah tu maha melihat. Allah tu maha melihat. Hatta kita berada di tempat yang tak ada sesiapa pun, Allah tetap nampak. Allah tetap melihat apa sahaja yang kita perbuatkan. Kalam. 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 Berkata-kata. Berkata-kata. Okey, kita boleh melihat kata-kata Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di situ adalah merupakan surat cinta yang Allah sampaikan pada manusia. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran ni keadaannya berkuasa. Maknanya tak ada kuasa lain yang boleh menandingi kekuasaan Allah. Kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan ni maksudnya keadaan Allah tu berkehendak. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka tak ada sesiapa boleh menghalangnya. Okey, seterusnya kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman ni maksudnya keadaannya mengetahui. Maknanya Allah tu maha mengetahui segala sesuatu. Hatta kita sorok dalam hati kita pun Allah tetap mengetahui. Okey, yang seterusnya kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Keadaannya hidup. Keadaannya hidup. Maknanya Allah tu takkan binasa, kekal selama-lamanya. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an. Keadaannya mendengar. Okey, keadaannya mendengar. Maknanya Allah mendengar segala sesuatu yang kita doakan walaupun di dalam hati. Kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran ni adalah keadaannya yang melihat. Maknanya Allah boleh melihat apa sahaja walaupun berada di tempat yang tiada sebarang manusia atau makhluk yang ada. Allah maha melihat walaupun di dalam hati kita. Kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Keadaannya berkata-kata. Keadaannya berkata-kata.
Okey, baiklah. Ini adalah paparan yang terdapat dalam buku teks tahun 2, buku teks Pendidikan Islam tahun 2, muka surat 58. Okey, tajuknya adalah bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Okey, kita cuba baca sama-sama. Saya tidak merosakkan harta awam kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha Berkuasa. Okay, ikut amanat pandang Ustazah tu, ya. Saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha Berkuasa. Saya tidak menipu ibu dan ayah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha Mengetahui. Saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha Melihat. Okey, dengan kita meyakini sifat Allah dan mengamalkan apa sahaja yang ada terdapat dalam sifat-sifat Allah ni, maka secara tak langsung kita akan membentuk diri kita menjadi orang yang berdisiplin dan berakhlak mulia. Saya tidak akan merosak harta awam kerana saya yakin bahawa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Okey, bukan setakat harta awam sahaja. Tak kira lah harta sesiapa, harta kita sendiri pun, apa sahaja barang mak ayah kita ke, barang kawan-kawan kita ke, atau sesiapa sahaja, maka kita tak boleh merosakkan. Kerana kita tahu yang Allah tu melihat dan Allah tu berkuasa, Allah akan balas balik. Apa sahaja perbuatan kita, Allah akan balas balik satu hari nanti. Okey, sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Okey, sebabnya kita percaya bahawa Allah tu berkehendak. Apabila Allah mengkehendaki segala sesuatu terjadi, maka perkara itu akan terjadi. Dan kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, maka kita kena redha. Tidak akan menipu ibu ayah dan orang lain. Maknanya perbuatan, apa sahaja perbuatan-perbuatan yang tak elok yang ada pada diri kita, maka kita tidak akan buat kerana kita percaya bahawa Allah tu Maha mengetahui. Malah Allah tu Maha mendengar dan Allah tu Maha melihat. Ya. Jadi kita tak boleh buat perkara yang Allah larang. Tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian. Maksudnya kerana kita percaya bahawa Allah tu Maha melihat. Maknanya kita tidak akan, kita secara tak langsung kita akan menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah murkai. Kerana sebab kita yakin bahawa Allah tu melihat, Allah tu mengetahui, Allah tu mendengar. Okey. Okay, baik. Alhamdulillah telah selesailah kita pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua telah dapat sedikit sebanyak menghafal sifat 20 dan juga mengetahui kenapa kita sebagai orang Islam perlu mengetahui sifat 20 ini. Wajib bagi orang Islam mengetahui. Hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam mengetahui sifat 20 ini kerana secara tidak langsung ia akan membentuk diri kita, membentuk peribadi kita untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia dan berdisiplin.